المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, tamu dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin taufik hidayah Allah taala, jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Kita berada pada fasal yang berkaitan dengan taubat. Dalam pertemuan yang lepas kita telah lihat beberapa dalil yang dipetik oleh pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Isa rahimahullahu taala berkenaan dengan taubat ini. Ia adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang yang beriman. Dan ayat yang ada di hadapan kita ini pun adalah ayat yang berbentuk madaniyah, maknanya ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Bila ayat tersebut adalah ayat madaniyah, maknanya ayat tersebut setelah orang ataupun sahabat-sahabat Nabi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, duduk dalam keadaan melakukan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walau keadaan demikian sekalipun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat supaya mereka ini sentiasa bertaubat kepada Allah. Bersesuaianlah dengan keadaan kita, yang kita ni memang daripada keturunan kita telah Islam dan kita beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, duduk dalam keadaan melakukan ibadat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka situasinya lebih kurang samalah. Allah Taala tetap juga menyuruh supaya kita melakukan ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh pengkaji berkenaan dengan kalimah taubat ini, disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran lebih kurang banyaknya 47 kali dengan berbagai lafaz lah. Sama ada dalam bentuk kata kerja ataupun dalam bentuk kata nama dan sebagainya lah. Dalam mustaqqat dia, dalam pecahan-pecahan kalimah taubat itu, Allah Ta'ala sebutkan sebanyak 47 kali. Maknanya banyaklah Allah Ta'ala suruh dan perintah supaya kita ini sentiasa melazimi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yakni dalam surah Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 8. Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nasuha ni maknanya tak bercampur dengan benda kotor. Macam kalimah nasaha. Asal kalimah nasaha ni diguna dari sudut bahasa, orang Arab guna nasahtul asal. Nasahtul asal dengan makna aku mengasingkan madu daripada sampah sarap. Maknanya bila orang kutip madu, maka pasti akan ada lah sampah-sampah. Sebab tu dia tapis kot lah. Saya pun tak pasti tuan-tuan, bukan pencari madu.
Maka madu tu boleh jadi bila dibawa turun daripada pokok ataupun daripada sarang dan sebagainya, pasti akan ada sampah, daun-daun kering dan sebagainya. So dia tapis untuk memastikan madu yang dia nak jual ataupun dia sendiri nak makan itu bersih. So kalimah nasahtul asal ni maknanya menyaring. So nasuha ni maknanya satu taubat yang dilakukan oleh seorang hamba tak bercampur dengan benda lain kecuali kerana Allah. Depan nanti dia akan sebut syarat. Syarat-syarat taubat. Cuma di antara perkara yang perlu ialah taubat ini mesti dilakukan kerana Allah Ta'ala. Tidak kerana orang. Boleh jadi penyesalan tu datang bukan kerana Allah, bukan kerana dosa yang kita buat, tapi kerana orang. Kalau tak tertangkap, boleh jadi tak taubat. Tapi bila tertangkap, minta maaf lah, saya taubat, tak buat dah. Menangis air mata boleh jadi. Itu bukan taubat nama dia. Sebab tu syarat dia mestilah, Allah Ta'ala pun memang menggunakan kalimah tubu ilallah. Dia tak sebut tubu ila kepada apa-apa tak. Tapi balik kepada Allah Ta'ala semurni-murninya. Itu baru taubat yang hakiki. Taubat yang sebenar-benar jujur dengan Allah Ta'ala. Bukan ada kepentingan yang lain. Dengan aku bertaubat ni, aku boleh dapat murah rezeki. Ada benda lain yang kita harapkan. Kita beristighfar. Kenapa? Orang-orang motivasi orang agama beritahu dengan bertaubat murah rezeki. Kita pun bertaubat pada Allah Ta'ala. Tujuan apa? Nak suruh murah rezeki. Itu tujuan tak murni. Kita bercakap soal, kita bercakap supaya kita berada lebih tinggi. Bukan kata salah. Bukan salah kita bertaubat untuk tujuan rezeki. Allah Ta'ala pun sebut itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala janji? Salah satunya, yumdidkum bi amwalin wa bani. Allah Ta'ala akan perbanyakkan kepada kamu, kurniakan kepada kamu amwal, harta benda. Itu di antara janji. Janji adalah janji. Tapi kita tak mengharapkan janji tersebut. Kita bukan mengharapkan pemberian sampingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mengharapkan redha ataupun Allah Ta'ala sendiri dalam taubat tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan tubu ilallah. Bertaubatlah kamu kepada Allah, maknanya sejujur-jujurnya, semurni-murninya, tanpa mengharap yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta dalam soal rezeki sekalipun, dalam soal untuk dapat anak sekalipun, hatta dalam soal barakah sekalipun, kita hanya mencari kepuasan Tuhan kepada kita. Kita mencari redha. Redha ni maknanya kepuasan. Kalau ibarat manusia, maknanya kepuasan hati Tuhan kepada kita. Itu tujuan kita minta maaf, kita minta ampun, kita istighfar, kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak sejujur itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tubu ilallahi taubatan nasuha. So taubat sejujur itulah yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lorongkan kita jalan untuk bertaubat. Ajarkan kita cara untuk bertaubat. Andai engkau tak ajar kepada aku cara untuk bertaubat, pasti aku tak pandai untuk bertaubat. Sebab taubat ini orang-orang yang terpilih Allah Ta'ala akan sebut dia dulu. Laqad taballahu alaihim. Laqad taballahu alaihim. Macam naik dia? Allah Ta'ala sebut thumma taba alaihim liyatubu. Gitu ayat dia. Thumma taba alaihim liyatubu. Bila Allah Ta'ala sebut taba alaihim, maknanya ibarat Allah Ta'ala dah terima taubat mereka. Liyatubu, untuk mereka bertaubat. Di sini isyarat yang kita boleh dapat ialah Allah Ta'ala campakkan dalam hati manusia untuk bertaubat. Perasaan itu bukan senang nak dapat.
Perasaan nak rasa diri bersalah, perasaan nak rasa diri ada dosa, perasaan nak rasa diri kita ni banyak kesilapan dengan Allah Ta'ala. Orang tasawuf tak melihat dosa itu dari sudut besar ataupun kecil dah. Dia tak sama dengan orang syariat. Orang syariat tengok ni dosa besar, ni dosa kecil. Ini pembahagian dia. Dosa ni disifatkan dosa besar sebab apa? Ada celaan, ada laknat, ada hukuman yang besar daripada Allah Ta'ala. Maka ini kategorinya dosa besar. Yang ni adalah dosa kecil. Orang tasawuf bukan melihat dosa itu besar ataupun kecil. Orang tasawuf melihat kepada siapa dosa itu kita buat. Bila dosa itu kita buat kepada pencipta kita, semua besar. Walaupun pada syariat dosa itu dosa kecil. Kita duduk berehat sambil tengok TV. Katakanlah waktu berita pukul 1:30 tengah hari kan. Mak kita tengah memasak kat dapur. Kalau kita boleh berasa tak kenanya aku duduk kat sini, mak duduk sibuk kat dapur, aku tak tolong langsung dia. Itu cantik tu jiwa tu. Tapi kalau kita boleh berasa lega, aku tak kena buat kerja, mak tak suruh langsung. Itu berasa adab dari sudut adab kita dengan orang tua, dengan mak dan ayah lebih-lebih lagi tak kena. Begitulah ibaratnya dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar ni orang yang nak menuju pada Allah Ta'ala, ghalibnya dah tinggal dah dosa besar. Baki lagi yang ada pada kita ialah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kita dah tinggal, bakinya ialah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni dalam bagi orang tasawuf, dia dianggap sebagai dosa besar sebab kita lakukannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipanggilkan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Pada orang yang orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, boleh jadi dia dah dikira sebagai hasanat, sebagai satu kebaikan. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia tetap merasakan itu satu kekurangan. Sebab tu kena minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala kurniakan di dalam hati kita rasa ingin bertaubat kepada Allah, rasa keinsafan yang sebenar-benarnya, rasa taubat yang sebenar-benarnya. Sebab kita ni duduk dalam ibadat. Bila kita duduk dalam ibadat ni, kadang-kadang jiwa kita ni ditipu. Sebab tu Ibnu Athaillah sebut dalam hikam kan, rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisara. Boleh jadi, kata Ibnu Athaillah, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, dengan dosa dan maksiat ini mengundang dalam jiwa dia rasa dhul, rasa hina, rasa sedih, rasa lebur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik berbanding dengan duduk dalam taat awrathat izzan wastikbar. Duduk dalam taat merasakan diri mulia sehingga kita takabur dengan amal ibadah. Maksiat itu kadang-kadang jadi satu jalan untuk mengangkat manusia itu kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang lebih berdosa sentiasa bercakap tentang dosanya. Saya ni orang hina, saya ni orang berdosa, saya ni orang banyak salah. Kita orang tak ada dosa. Sebab ahli ibadat, kaki masjid, nak ada dosa ke mana? Sombong mungkin ada pada kita. Rasa sombong, rasa beribadat, rasa mulia, rasa ahli abid, rasa diri lebih bila tengok orang lain tak duduk dalam keadaan macam kita. Perasaan macam tu kadang-kadang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, rubba, boleh jadi perasaan itu tidak baik berbanding orang yang berada dalam maksiat, tapi perasaannya rasa hina dengan dirinya menyebabkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan diri dia sentiasa ada salah. Ini jiwa yang menyebabkan Rasulullah sentiasa beristighfar kepada Allah, merasakan diri sentiasa ada salah, sentiasa ada tak kena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu duduk dalam keadaan beristighfar 70 ke 100 kali. Itu bukan mimbabil hasar,
Bukan nak beritahu Nabi ni hanya beristighfar 70 ke 100 je sehari. Tak, bukan min babil hasr. Dia nak sebut itu adalah isyarat banyaknya Nabi beristighfar. Yang sahabat duk bilang, Nabi sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dalam satu majlis. Aku duk bilang Nabi sebut kalimah tu panjang tu tuan-tuan. Paling ringkas istighfar astaghfirullah. Astaghfirullah pun kita tak teramal. 2 patah, astaghfirullah. Paling ringkas Nabi ajar istighfar astaghfirullah. Pas mayang 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu pun tak nak juga. Assalamualaikum, assalamualaikum, tak sempat astaghfirullah, terus bangkit pergi dah. Taluk kita. Nabi duduk dalam satu majlis, sahabat duk kira, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aku bilang Nabi duk sebut tu lebih kurang dalam 70 ke 100. 70 ke 100 ni saya nak sebut bukan min babil hasr. Bukan dari sudut nak beritahu itulah had Nabi beristighfar kepada Allah. Dan Nabi tak pernah menyatakan istighfar ni pagi sebanyak ni, petang sebanyak ni. Tak. Maknanya para sahabat boleh jadi waktu tak duduk dengan Rasulullah, waktu itu lebih banyak Rasulullah beristighfar. Ayat ataupun hadis yang demikian isyarat nak menunjukkan bahawa Nabi ni seorang yang sangat banyak beristighfar. Kerana diri merasakan terlalu sentiasa ada salah dengan Allah, ataupun rasa tak kena duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita duduk rumah orang, kita boleh rasa macam tu, mesti tuan rumah suka. Rasa tak kena je duduk saja. Rasa tak kena je bangun lewat, contoh. Kalau kita pergi bertamu rumah orang, kalau kita rasa tak kena lah tidur awal, rasa tak kena. Sebab apa? Tuan rumah tak tidur lagi, kita pun layanlah tuan rumah walaupun kita letih. Kemudian kalau kita bangun lewat disebabkan oleh kita orang musafir sehingga bertamu je, rasa tak kena juga. Mesti tetamu suka. Apatah lagi kalau kita ringan tulang pula pergi bantu dia, tolong dia. Saya tolong masak sekali lah, saya tolong buat sekali lah apa kerja rumah ni. Sebab apa? Kita nak makan sama-sama, nak hidang sama-sama. Tak apalah, tetamu duduklah. Memang perangai tuan rumah gitu. Tapi diri kita merasakan tak kenanya kalau kita buat macam tu. Kalau kita boleh rasa keadaan demikian, diri kita rasa tak selesanya, rasa macam ada salah dengan Allah, rasa macam ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpacul istighfar demi istighfar, istighfar demi istighfar. Apatah lagi istighfar kita kadang-kadang ada rasa ujub, ada rasa riak dan sebagainya. So istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar yang pertama tu memerlukan istighfar yang kedua untuk ampunkan istighfar yang pertama. Karena istighfar yang pertama tu punya niat yang lain, bukan selain daripada Allah Ta'ala. Istighfar yang kedua, ada lagi. Istighfar yang ketiga, sehingga hilang perasaan itu. Hilang perasaan bertaubat kerana yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saranan ataupun suruhan dan perintah daripada Allah Ta'ala. Saya dah sebut hari itu, Allah Ta'ala sebut dengan lafaz fi'il amr. Maknanya wajib seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia melakukan dosa. Dan saya dah sebut hari itu, bertaubat ini adalah masa yang diberi oleh Allah Taala, masa yang singkat. Wajib mudayyak. Baik. Sekalipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, baginda banyak memperbaharui taubat dan mengulangi istighfar sebagai pengajaran kepada ummah. Anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ini dipetik satu hadis, 3 potong ayat Quran yang menyuruh dan memerintahkan kita supaya bertaubat. Yang ini dipetik satu hadis daripada Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah
dan beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Ini hadis Imam Muslim, simpan dalam sahih dia. Ini yang saya sebutkan tadi. 100 ke 70 bukan bermakna setakat tu Nabi buat. Cuma para guru biasanya dia akan minta murid-murid dia beristighfar sebanyak itulah. Sebagai satu kewajipan gitu. Sebagai satu kewajipan seorang murid pada guru. Maka istighfarlah pada waktu pagi 100 dan istighfarlah pada waktu petang 100. Bukan bermakna cukup dengan 100 pagi 100 petang, tidak. Itu bukan had yang kita ambil dia qadar itu saja istighfar, tidak. Waktu-waktu lain kalau ada waktu lapang, waktu terluang, kita ni memang tak ada waktu lapang kalau kita tidak melapangkan. Itu kaedah dia dah. Kita memang tak akan ada waktu lapang kalau kita tak melapangkan. Tunggu nak baca Quran waktu lapang, memang tak ada masanya. Memang kita kena memasakan dia. Gitulah kalau ada istilah. Kita kena memasakan dia untuk Quran. Kalau kita boleh memasakan dia, mengadakan masa untuk dia, pasti kita boleh habis. Walau sekalut mana pun 1 juzuk sehari boleh habis. Kalau kita mengadakan, mewujudkan masa tu untuk baca je. Untuk baca saja kita boleh habis. Kalau kita baca pagi, petang, ada apa, kita cari masa-masa, kita wujudkan masa tersebut, boleh habis dalam 1 hari 1 juzuk. Bahkan boleh lebih daripada itu. Sibuklah kerja, tak, memang ada masa. Tuhan akan bagi kepada kita barakah masa. Kalau kita nak, pasti Allah Ta'ala akan dorong, Allah Ta'ala akan ingatkan dalam hati kita. Pasti akan datang ilham. Sekarang ni kau ada waktu free, Tuhan. Sekarang ni kau ada waktu free, zikir. Sekarang ni kau ada waktu free, solat. Sekarang ni engkau ada waktu rehat, buat itu ini. Semua tu datang dalam hati kita. Sama ada kita sambut ataupun tidak. Itu je persoalan dia. Itu maknanya Allah Ta'ala dah buka ruang untuk kita melakukan ibadah. Kita sambut ataupun tidak. Bila kita tak sambut, lama-lama dia hilang lah. Macam orang bagi nasihat. Orang bagi nasihat sekali, 2 kali, 3 kali kita tak dengar juga, lama-lama orang pun malas dah. Dia ibarat gitulah. Datang tu dia dia adalah lammatul malak dipanggil. Dia adalah bisikan yang datangnya daripada malaikat. Supaya kita buat sesuatu kebajikan. Itu maknanya Allah Ta'ala dah buka ruang untuk kita melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma saya sebut tadi, antara kita nak sambut ataupun tidak. Kalau kita tangguh, kemudian tangguh, terlepaslah. Habis dah punya waktu duha. Ya, tadi lagi datang. Pukul berapa lagi datang? Pukul 9 lagi datang perasaan tu. Ingatan tu datang dalam hati kita pukul 9 lagi. Pukul 10 datang pula. Pukul 11 datang lagi. Kita tangguh dan tangguh. Last kali masuk zuhur. Perasaan datang suruh kita berzikir. Tapi kita tinggal dan tinggal. Kita sibuk dengan cerita dalam TV dan sebagainya lah. Kita tak sanggup korbankan rancangan TV itu. Kita tak sanggup tinggal telefon kita untuk zikir. Itu masalah kita. Masalah pengurusan kita. Baik, jadi sini bukan nak menunjukkan itu batas dia ataupun yang diberi oleh mana-mana guru pada kita suruh kita amalkan sebanyak tu. Bukan itu had dia. Kita boleh tambah bila-bila masa. Cuma guru ni dia bagi, kalau dia bagi dia suruh dia melihat pada kita lah. Dia melihat keadaan kita ada komitmen dan sebagainya. Dia kata buatlah 100 pagi, 100 petang. Itu sebagai tanda kewajipan kita kena buat. Sebagaimana seorang cikgu lah dengan anak murid dia. Nak buat berapa ni latihan ni cikgu? Buat 10 je lah. Saya tahu awak ni banyak kerja. Subjek lain pun mesti ada juga homework. Takkan kita nak, kalau kita nak jadi orang berjaya, takkan kita nak bataskan dengan 10 tu je. 10 ni kalau kita betul-betul buat, tak sampai 1 jam pun. Kalau kita betul-betul nak berjaya, takkan kita nak hadkan dengan 10. Dah cikgu suruh 10 lah. Itu orang panggil lurus bendul nama dia. Kalau kita orang yang nak cemerlang di dunia kita, maknanya kita kena lebih, ekstra. Orang lain jawab 10, betul-betul ikut cikgu suruh 10. Yang lebih tu kita pandai-pandai sendiri lah. Kita buat-buat pergi tunjuk kat dia. Buat-buat pergi tunjuk kat dia.
Ni orang yang disukai oleh guru. Budak ni mencari jalan untuk cemerlang. Itulah akhirat. Guru suruh kita 100, kita buat lebih daripada tu. Baguslah. Begitulah. Begitulah Nabi sebut 70, 100. Bukan suruh kita beristighfar 70 ke 100. Tapi suruh kalau boleh beribu-ribu. Kalau boleh. Bukan susah pun. Tuan-tuan ada tasbih digital tu, kalau tuan-tuan nak tahu, letak kat tangan tu, istighfar sekali, tekan sekali. Tengok dalam sehari dapat berapa. Waktu terluang je istighfar. Boleh jadi lebih daripada 200 dalam satu hari kita beristighfar pada Allah Ta'ala. Baik. Sepotong hadis. Habis dalil Quran dan juga hadis, kemudian dimasuk hukum serta syarat. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut taubat daripada segala dosa adalah wajib. Yang ni yang saya sebutkan pada pertemuan yang lepas. Hukum bertaubat ni bukan sunat. Hukum dia adalah wajib. So mana-mana orang yang berdosa kena tahu. Kita yang ada dosa ni kena tahu. Hukum bertaubat ni wajib. Dan wajib segera. Wajib tu satu dah. Segera satu lagi. Tak boleh tangguh-tangguh. Tangguhlah esok. Tak boleh. Saya dah sebut dah itu. Selesai saja buat dosa, maka tuntutan bertaubat seminit kemudian selepas itu. Ibaratnya gitu. Pukul 8 kita selesai buat dosa, 8 1 minit tuntutan untuk kita bertaubat dah bermula. Maknanya kita patut bertaubat dah pada waktu itu. Wajib dah bertaubat pada waktu itu. Itu dipanggil wajib yang mudayyak, masa yang sangat-sangat sempit. Tapi kita tangguh. Ataupun boleh jadi tak sedar itu dosa. Itu lagi bahaya. Lagi bahaya. Tak sedar itu dosa. Tak sedar itu penyakit, bahaya. Duduk dalam keadaan tak terasa ada penyakit, bahaya. Cukup-cukup bahaya. Tiba-tiba je collect, ubah. Tak tahu yang kita ni ada penyakit. Padahal tanda-tanda ada rasa sakit sikit-sikit. Biasa kot, tak ada apa kot. Nak pergi cek pun, aku takut lah doktor cek masuk MRI dan sebagainya kan, nanti kan scan kan, nampak macam-macam penyakit. Tak nak lah dengar doktor cerita penyakit. Biarlah. Tahu-tahu lupa seorang-seorang diri. Tahu-tahu tengah tidur kena. Itu bahaya. Begitulah orang yang tak rasa diri ada dosa, bahaya. Tahu-tahu mati. Mati bawa dosa. Tu. Sebab tu taubat ada masa. Umum taubat ialah sebelum naik matahari sebelah barat. Belah sini kot. Barat sebelum naik matahari sebelah barat. Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sebut man taba qabla an taqlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa-siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit sebelah barat, maka Allah Taala terima taubatnya. Itu syarat umum untuk semua manusia. Kalau kita sempat dengan waktu itu, katakanlah sempat dengan waktu itu sebelum matahari naik, maknanya kita masih ada ruang untuk bertaubat. Tapi bila matahari dah naik sebelah barat, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Menangislah macam mana pun, insaflah macam mana pun, taubat kerana Allah macam mana pun, Allah Ta'ala tak terima lah. Itu semua untuk umum. Ada waktu individu yang disebut oleh Umar bin Khattab, hadis daripada Umar bin Khattab. Umar sebut taubat ini diterima oleh Allah Ta'ala ma lam yugharghir. Yang ini individu. Andai kita tak sempat dengan waktu terbit matahari sebelah barat, bila hujung kita taubat ialah waktu ghara-ghara. Itu hujung dah tu. Maknanya kalau nyawa dah sampai di ghar-gharah dah, masa tu baru kita nak bertaubat, maka tak diterima sudah taubat. Sebab tu saya sebut, ada ulama mengatakan kenapa roh mula ditarik daripada kaki naik ke atas sehinggalah ke hujung kepala kita ni. So mata akan menurut ke mana roh kita pergi. Ada ulama mengatakan tujuan dia saat itu, saat manusia memandang ke mana dia pergi. Adakah ke syurga ataupun ke neraka, adakah baik ataupun buruk. So saat itu, waktu itulah datang keinsafan. Waktu itulah datang perasaan nak buat kebajikan, nak buat amal soleh dan sebagainya. Kalau boleh nak bangun, lari pergi masjid, duduk atas tikar sajadah, waktu itulah nak buat.
Waktu tu Allah Ta'ala tak nak bagi dah kita lari. Walau seburuk mana pun menunggu di depan kita, engkau tak boleh lari dah. Sebab kaki engkau dah bunda tak boleh bergerak lagi dah. Tu ulama sebut, kenapa ditarik daripada kaki dulu? Supaya engkau tak boleh bertindak apa-apa dah saat engkau melihat ke mana engkau akan pergi selepas ini. Sebab tu taubat, hujung waktunya ialah sebelum sampai di nyawa di halqum. Waktu ghargharah, waktu nyawa dah mula sesak di halqum kita, waktu itu andai kita menangis macam mana pun, nak infak macam mana pun, infak pun dari sudut fake tak lulus semua dah. Nak bagi harta tu kepada rumah anak yatim tak lulus semua dah. 100,000 ada 100,000 saya jadikan sebagai apa? Sebagai wakaf. Tak lulus semua dah. Dia mesti akan ada habuan untuk pewaris dah. Tu dari sudut fake harta benda kita. So kalau nak bagi sekarang. Taubat pun begitu. Sebelum nyawa sampai di halqum, saat itu diterima. Sekarang ni. Saat kita sihat, cari waktu untuk kita duduk bersendirian. Biada dalam rumah kita, tempat kita bersendirian. Asyik nak duduk dengan bini je sampai bila? Tua-tua nak duduk dengan bini. Yang muda-muda sudah lah duduk dengan bini. Ni bini lipat kain, kita pergi lipat kain juga. Bini duduk kat dapur, kita duduk kat dapur juga. Bini pun serabut dengan laki dia. Cari ruang masa kita bersendirian dah. Kita dah tua, kita akan pergi pun bersendirian. Kita tak akan bawa kekasih duniawi kita. Bini kita tak akan ikut kita, suami tak akan ikut kita. So kita akan bersendirian. Ajar diri kita sekarang bersendirian. Pukul 5, pukul 4:30 bangun, duduk bersendirian. Istighfar. Istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Duduk seorang-seorang. Hadirkan dalam hati, ya Allah, aku hamba banyak dosa, banyak silap, ya Allah. Saat itu akan datang keinsafan dalam diri. Saat itu kita akan kenang ke mana kita akan pergi andai kita menghadap Tuhan dengan dosa-dosa ini. Dosa waktu muda, kelalaian kita di waktu muda. Sekarang ini ibadat kita belum tentu. Belum tentu sah, belum tentu betul, belum tentu tepat. Karena kita di penghujung barulah kita kenal agama, contoh. So banyak sangat kecuaian kita dengan Allah Ta'ala. So duduk, cari masa duduk beristighfar pada Allah Ta'ala. Baik, sini Al-Imam An-Nawawi nak sebut syarat bertaubat. Satu, dia beritahu bertaubat itu adalah wajib hukum dia. Dan saya sebut tadi wajib dan segera. Sekiranya maksiat tersebut hanya di antara hamba dan Allah Ta'ala, iaitu tidak berhubung kait dengan hak-hak anak Adam, maka terdapat 3 syarat. Yang ni tuan-tuan makruf. Terdapat 3 syarat. Satu, meninggalkan maksiat tersebut. Dipanggil al-iqla'. Cabut. Maknanya kalau kita tengah buat maksiat pada masa tu, berhenti. Terus berhenti. Waktu tu tengah membawang, terus berhenti. Tengah sedap-sedap membawang tu, teringat itu dosa, berhenti terus. Saya nak balik lah. Ni dah lagi sedap tambah. Kita tambah ramuan pula lagi sedap lah. Daripada setengah jam jadi sejam membawang. Itu dalam radio apa disebut. Lelaki pun suka membawang juga. Ya aku tak tahu. Bukan perempuan dia suka membawang. Bahkan lelaki pun membawang juga. Katanya lelaki membawang lebih dahsyat daripada perempuan kadang-kadang. Wallahu a'lam. Tu kita sendiri tahu. Cuma nak sebutnya, saat kita duduk dengan dosa, kita sedar itu dosa, stop terus. Tiba-tiba, maknanya mengejut, berhenti. Dan berhenti itu, ataupun ikhlas tu, cabut, tinggal tu, mesti lillahi ta'ala. Kerana Allah. Bukan kerana ada orang tegur. Kau cerita tentang aku kita mau berhenti. Taklah. Sorry, minta maaf. Itu tak jadi. Dia nak kerana Allah Ta'ala. Saya dah sebut dah tadi. Duduk dalam kereta, katakanlah berdua-duaan, tiba-tiba orang datang ketuk pintu kereta. Jabatan agama datang ketuk pintu kereta. Tengok-tengok berdua-duaan tanpa apa? Tanpa ikatan perkahwinan. Maka
Jabatan Agama kata saya kena buat prosedur dia, saya kena bagi tahu kepada ahli keluarga lah, mak ayah minta maaf lah, menangis teresak-esak. Yang perempuan menangis, yang lelaki pun menangis, minta maaf lah, saya tak buat dah, janji dah, tak buat, taubat dah, tipu lah. Sebab tu saya dah sebut hari tu. Bertaubat ni bagi ahli tasawuf sehingga hilang kesan dosa tu dalam hati. Kan ada hadis sebutkan macam mana hadis tu? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa ini sebab seolah-olah seperti orang yang tidak berdosa. Kata ulama, dari sudut zahir hadis, orang yang bertaubat umpama tidak ada dosa. Maknanya zahir hadis menceritakan orang yang bertaubat ni dia akan bersih daripada dosa. Isyarat hadis tersebut, ini ulama tasawuf ambil. Isyarat daripada hadis tersebut juga, hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala seolah-olah orang yang tidak ada hatta dalam hatinya rasa kesan daripada dosa tersebut. Maknanya dia ingat balik, dia tak ada rasa seronok nak buat semula. Dia kenang balik apa yang dia buat dulu, dia tak ada rasa seronok, aku boleh buat balik. Seronok juga kalau aku buat gini dulu, ataupun boleh ulang balik, ataupun nak buat semula dan sebagainya, tak ada. Itu dari sudut isyari hadis tersebut. Kata ulama tasawuf, biar boleh sampai ke tahap itu, barulah dikira sebagai taubat yang sebenar-benar taubat. Hilang dalam hati kita rasa. Sebab tu ada ulama tasawuf, Abul Harith, dia minta dengan Allah Ta'ala dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka syahwatat taubah. Dia minta. Syahwah ni, kita tahu perangai syahwah ni kan. Perangai syahwah ni cintakan kepada segala keinginan duniawi yang dia boleh dapat sekarang, segera. Dia nak kepada apa yang dia boleh dapat segera sekarang di dunia ni. Kalau saat ini apa yang dia boleh dapat keseronokan? Maka itu yang diingini oleh syahwat. Abul Harith ni minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada dia syahwah. Syahwah itu keinginan dia kepada taubat. Bukan kepada yang menyeronokkan dunia, tidak. Kalau kita ni orang yang nafsu ammaratun bisu' ni, boleh jadi syahwah kita sentiasa mendorong kita kepada dosa lah. Seronok buat dosa. Kalau kita ni jenis seronok duduk rehat saja. Seronok pandang-pandang benda-benda yang Tuhan tak bagi kita pandang. Itu keseronokan syahwah kita. Sebagaimana orang yang lalai, syahwah dia dorong untuk dia berseronok melihat sesuatu yang diharamkan Tuhan. Abul Harith ni minta supaya syahwah dia ni sentiasa berkeinginan untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dia buat satu doa begitu. Allahumma inni as'aluka syahwatat taubat. Syahwat aku nak engkau jadikan dia supaya sentiasa ada rasa nak bertaubat pada Allah. Rasa rindu, rasa ingin sebagaimana berahi kepada dosa, berahi kepada taubat. Itu Abul Harith. Minta dengan Allah. Jadi, satu syaratnya ialah, yang pertama ialah meninggalkan maksiat. Kalau kita tengah buat maksiat pada masa tu, cabut. Maknanya tinggalkan. Kalau kita tengah duduk ramai-ramai pada masa tu, tengah buat dosa beramai-ramai, tinggalkan grup tersebut. Depan nanti dia akan cerita bab sohbah, bab berdamping yang menyebabkan kita kita melakukan dosa, dan perdampingan juga menyebabkan kita meninggalkan dosa. Cuma sohbah yang sebelum ni tu dah disebut sedikit dalam bab taubat ni. Satu. Yang kedua ialah menyesal dengan perlakuan tersebut. Yang ini dipanggil an-nadam. Berhenti satu kerana Allah Ta'ala. Menyesal juga mesti kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana manusia. Bukan kerana pecah lubang. Tak. Pecah lubang, mak ayah tahu, kita pun insaf. Tak nak begitu. Dia nak memang kerana Allah Ta'ala kita nak berhenti. Keinsafan tu sendiri datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya untuk selama-lamanya. Yang ni azam. Azam ni benda yang ke depan. Meninggalkan maksiat yang tu sekarang. Kalau kita duduk dalam maksiat, maknanya tinggalkan maksiat tu sekarang. Berhenti sekarang.
Kemudian kena ada penyesalan. Kemudian ke depan azam tak akan mengulanginya lagi. Tapi kadang-kadang duk bermain dalam hati kita ni nak buat lagi. Tu dia panggil apa? Orang yang bermain-main tala'ub dengan taubat. Tala'ub dengan taubat ni bermain-main dalam bertaubat itu dosa. Bermain-main dengan bertaubat. Nanti kan saya kalau taubat kan saya terbuat lagi. Tu duk ada dah dalam kepala ni. Duk ada dah nanti kan saya bertaubat kan saya buat lagi nanti. Itu benda yang akan datang azam dulu nak tinggal sepenuhnya. Sejujur-jujurnya nak tinggal kerana Allah Taala. Pasti kalau kita jujur, pasti Allah Taala akan dorong. Kata Imam An-Nawawi, sekiranya gugur salah satu daripada syarat tadi, maka taubat tersebut tidak sah. Tu ingat. Andai tidak ada salah satu daripada syarat tu, maka taubat tersebut adalah taubat yang tidak sah. Kerana rukun taubat ni adalah rukun yang hakiki, dia bukan rukun majazi. Nanti akan datang kita sambung dalam bulan depan. Jika maksiat itu berkaitan dengan anak Adam, maka ada syaratnya yang keempat. Takat dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu.